Kita biasa nampak lah kat tepi jalan ni, sepanjang jalan ni ada stall, ada orang berniaga secara kecil-kecilan. Dan biasanya kita digambarkan yang berniaga kecil-kecil ni orang miskin ataupun berniaga secara kecil-kecilan dan tidak teratur lah. Ada stall yang tak bersih dan kebanyakannya dikatakan tidak berlesen dan pelbagai masalah lah. Tapi sedar ataupun tidak, gerai-gerai yang banyak-banyak ni ada kesan kepada ekonomi. Dalam ekonomi dia panggil street economy ataupun stall economy, iaitu aktiviti jual beli barang dan perkhidmatan di sepanjang jalan, di stall-stall ataupun di premis sementara, sama ada di kawasan awam ataupun kawasan kejiranan. Dia bukan sekadar yang jual-jual goreng pisang, nasi lemak ni, termasuk juga yang seniman jalanan yang buat persembahan-persembahan secara volunteer di tepi-tepi jalan itu juga dikira sebagai street economy. Ia merupakan satu jalan pintas. Dia tepi jalan, jadi jalan pintas lah kepada segmen B40, segmen kumpulan rentan, segmen yang baru diberhentikan kerja, segmen yang golongan yang nak cari pendapatan tambahan. Jadi aktiviti ekonomi yang kecil ini dengan modal yang kecil, dengan tempoh berniaga yang kecil, ada peluang pekerjaan yang boleh diberikan dan juga ada peluang untuk dapat income tambahan. Sebagai contoh yang kita sekarang ni berdepan dengan wabak, jadi ramai yang macam-macam masalah kesepitan wang lah. Yang berniaga tak boleh berniaga ataupun tutup bisnes dan sebagainya. Yang bekerja mungkin diberhentikan kerja, hilang gaji, hilang upah dan seumpamanya. Masing-masing ada skill, ada nak masak, ada nak menjual dan seumpamanya. Yang bisnes online lah yang secara fizikal ini. Jadi street economy ni ialah alternatif ataupun option yang mudah untuk mereka berniaga dan dapat pendapatan secara sah. Persoalannya ialah sama ada mereka ni berlesen ataupun tidak. Jadi inilah peranan kerajaan untuk memudahkan. Benda ni common sebab benda ni bukan isu baru di Malaysia lah. Kalau tengok negara seperti Singapura ataupun China, mereka kerajaan integrate street economy dan stall economy dalam urban planning. Maknanya ada kawasan yang digazetkan, ini untuk stall, ini untuk menjaga pasar malam dan sebagainya, dalam kawasan kejiranan, dalam kawasan publik supaya lebih teratur dan terurus. Jadi inilah potensi sangat besar sebab seumpama kita membina kekayaan di bawah. Kalau kita bincang tentang ekonomi yang GDP, CPI dan sebagainya, itu corporate figure ni lah. Maknanya angka-angka besar lah tentang indeks bursa saham ni, dia cerita ke atas. Yang rakyat di bawah ni tak dapat impak secara langsung. Tapi kalau street economy, kerajaan bangunkan. Kerajaan bagi kemudahan, kerajaan bagi tempat, kerajaan bagi bantuan, kerajaan bagi bimbingan, kerajaan bagi marketing. Perkara ini sangat besar impaknya. Sebagai contoh, pasar malam banyak, food truck banyak, dan kerajaan tahun 80-an tahun 90-an ni dia create Pharma. Pharma ni ialah untuk pecahkan penguasaan golongan orang tengah lah. Maknanya petani nelayan ni boleh terus berniaga, ada tapak, ada payungnya, dan orang datang membeli terus daripada petani yang juga nelayan. Jadi harga lebih murah dan menguntungkan juga kepada petani yang juga nelayan. Jadi inilah nak katanya besarnya impak ekonomi jalanan yang kita pandang ringan, tapi sebenarnya ia bukan sekadar boleh meningkatkan kehidupan individu ataupun keluarga yang terlibat dalam ekonomi jalanan ini, tetapi ekonomi secara keseluruhannya ada peluang pekerjaan dan menjadi satu peluang untuk peniaga kecil ni macam incubator. Mereka belajar dengan modal yang 1000, tapak yang kecil, peniaga 2-3 orang, tapi tidak mustahil 5 tahun ke 10 tahun boleh menyewa di kedai dan boleh ada kedai makan sendiri, niaga yang lebih maju dan seumpamanya.